Yang kedua, kalau kita tengok kepada perbelanjaan mengurus kerajaan, 11.2% adalah perbelanjaan subsidi yang 17 bilion tadi. 8.7% adalah perbelanjaan mengurus hutang. Perbelanjaan mengurus, maksudnya, kalau kita tengok secara objektif, subsidi itu tidak banyak bezanya berbanding dengan faedah dan juga charge-charge hutang yang kerajaan terpaksa bayar. Jadi kalau kita nak betul-betul tulus dan ikhlas nak mengawal masalah defisit kita, jangan dipersalahkan kepada subsidi semata-mata. Kerajaan selama berpuluh-puluh tahun mengutip, menambah hutang sampai ke peringkat, sekarang ini hutang kita 410 bilion, which is about 54% daripada GDP kita. Pada peringkat hutang sebegitu, sudah tentulah faedah yang kita kena bayar, charge yang kita bayar terlampau tinggi, which amounts to saya rasa dalam 12-13 bilion setiap tahun. Tapi yang itu langsung tidak disebut oleh kerajaan. Tidak ada satu komitmen pun oleh kerajaan bahawa untuk kita mengurangkan masalah defisit kita, rakyat kena berkorban sedikit melalui subsidi, pemotongan subsidi, tetapi kerajaan juga akan berkorban. Kita akan ada contohnya pelan 5 tahun untuk mengurangkan hutang supaya perbelanjaan mengurus hutang kita turun dan sebagainya. Jadi dari dasar dan kalau kita tengok kepada hutang, 84 bilion daripada hutang yang 400 bilion itu adalah sovereign debt guarantee. Apa maksud sovereign debt guarantee? Maksudnya hutang yang diambil kebanyakannya oleh syarikat-syarikat korporat seperti Bakun, IPP, TMB dan sebagainya. Sebab kalau syarikat ini pergi keluar di bond market dan cuba untuk contohnya jual hutang bond sampai 5-6 bilion, tak ada orang akan beli. Kerana orang, kekuatan syarikat korporat itu tidak cukup untuk menjual hutang sebegitu. Jadi apa kaedah dia? Kaedahnya dia akan jual bond dengan sovereign guarantee by the government. Sovereign guarantee ni samalah dengan kerajaan mengambil hutang itu. Jadi daripada 400 bilion hutang yang kita ada itu, 84 bilion adalah sovereign debt guarantee, which relates to syarikat swasta juga. Jadi kalau 12-13 bilion tadi perbelanjaan mengurus hutang tiap-tiap tahun, sebahagian dari itu bersabit dengan 84 bilion sovereign debt guarantee, 5 bilionnya bersabit dengan PKFZ contohnya. Jadi kalau kerajaan yang ada sekarang ini bertanggungjawab dan betul-betul jujur dengan rakyat, dia terpaksa mengakui bahawa 10 bilion itu kesannya kepada rakyat adalah sangat tinggi, terutamanya bagi mereka yang berpendapatan rendah dan juga di pedalaman. Kerana perbelanjaan minyak, perbelanjaan elektrisiti adalah lebih kurang 50% daripada perbelanjaan bulanan hasil rumah. Household expense, the lower you are in terms of income strata, the more you will spend on expenses like food, expenses like fuel dan sebagainya. Jadi kalau kita tarik subsidi, yang betul-betul terkesan adalah orang yang paling di bawah. Kerana tiba-tiba kekangan itu lagi tinggi. Sebab orang di atas, disposable income-nya adalah jauh lebih tinggi. Bila dia cut, dia bukannya cut minyak dia. Dia mungkin cut Starbucks dia, mungkin cut hotel ataupun holiday dia. Orang di bawah tidak ada peluang untuk berbuat begitu. Sebab itu, bagi saya, daripada tahun 2008 lagi apabila ada isu perdebatan sama ada kita patut kekalkan subsidi minyak atau tidak, jawapannya, yang pertama kita kena tanya sama ada kerajaan mampu atau tidak membayar subsidi minyak. Dan bagi saya 10 bilion setiap tahun itu lebih dari mampu. Kerana pada harga $80 setan, kita buat perkiraan kasar, setiap $1 kenaikan harga minyak itu, untung bersih terus pendapatan dia kepada kerajaan adalah 500 juta setahun. Itu kalau kita berdasarkan kenaikan daripada about $30 per barrel kepada $80 per barrel. Every $1 increase in the crude oil price translate to net profit to the government coffers of about 500 million. Jadi pada harga sekarang, pada harga $80 per barrel, you are looking at additional income, pendapatan tambahan kepada kerajaan 20 bilion.
Jadi apa salahnya daripada 20 bilion akibat harga minyak yang tinggi itu, 10 bilion dikekalkan untuk rakyat dari dalam bentuk subsidi minyak. Itu. So that perspective is important untuk kita tahu bahawa alasan mengurangkan subsidi ini untuk mengawal defisit adalah satu propaganda semata-mata. Sebab seorang Menteri Kewangan yang bertanggungjawab akan mengambil tindakan kepada masalah hutang dan juga masalah subsidi terus kepada korporat dan juga bailout. Sebelum disentuh 10 bilion untuk minyak, 4 bilion untuk tol dan 3 bilion untuk makanan.